ilmu Allah itu luas. Tetapi Allah suruh kita tuntut ilmu yang bermanfaat, yang berpahala, dan sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan taufik dan izin Allah SWT, kita bersama semula pada hari ini. Dan video kali ini, insya-Allah, saya akan react ataupun memberikan reaksi terhadap satu video terbaru yang dimuat naik oleh ML Studios sekali lagi. Dan hamba Allah yang sama dalam video ini yang muncul dalam video Chris Taminsari dan juga Pintu Masuk ke Alam Bunian. Dan sahabat-sahabat FB yang sebenarnya yang minta, yang request saya untuk react ataupun berikan respon terhadap video ini. Dan tajuk video ini ialah Besi Kersani. Besi Kersani. Cukup menarik dia punya tajuk. Dan penyampainya adalah orang yang sama dalam video yang saya sebutkan tadi. Dan sebenarnya saya tidak ada personal grudge dengan dia pun. Saya saya bukannya marah kat dia, saya bukannya nak condemn dia. Cuma bila kita kritik, tuan-tuan, ya, saya bagi tahu, kita kritik kepada pemikiran, kita kritik dan kita komen terhadap apakah ideologi, ya, kepercayaan, iktikad yang dikongsikan dengan kita. Jadi bila iktikad itu ataupun sesuatu yang dia sampaikan itu salah, saya kena kata salah. Sebab bertentangan dengan agama, bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan dalam Quran dan hadis. Jadi ini tanggungjawab saya, tanggungjawab kita sebagai orang yang diberikan Allah Ta'ala ilmu agama. So kita kena bagi tahulah, ya. Bukan saya nak condemn dia, tidak. Kita condemn pemikiran, kita condemn apa yang disampaikan yang salah, ya. Jadi saya tengok setakat hari ini tadi, 24 Oktober 2020, pukul 4.15 petang tadi, di Facebook video ini sudah mencapai view sekitar 100,000 lebih. Ramailah, maksudnya boleh kata viral lah tu kan. Dan di YouTube lebih kurang 28,000. Jadi lebih laju dia punya view di Facebook. So ramai dah tonton lah maksudnya. Jadi saya pun nak tonton, saya nak tengok apa yang dia sampaikan. Dan jom kita tonton bersama-sama. Dan sekiranya perlu, saya akan berikan komen lah terhadap apa yang dia sampaikan, insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan lafaz Bismillah. Tajam sungguh pemikiran penulis lirik Mentera Semerah Padi. Hei Kersani, Kersani ialah sejenis besi yang sangat hebat. Jika kita lihat dari segi bahasa, ia berasal dari satu kata Khurasan, iaitu satu tempat yang berada jauh di bahagian Iran, Afghanistan, Tajikistan dan Uzbekistan. Kawasan ini, tuan-tuan, dahulunya menghasilkan pedang yang sangat hebat, berkualiti, besinya sangat kuat. Kekuatan besi inilah yang kemudiannya dibangkitkan menjadi kekuatan batin di dalam tubuh oleh para pengamal ilmu kebatinan. Okey, tentang besi Kersani. Apa yang beliau sebutkan tadi ialah besi Kersani ini berasal daripada wilayah Khurasan. Khurasan ni satu tempat di bahagian meliputi bahagian Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Maka sejauh manakah benar dakwaan ini? Allahu a'lam. Tetapi memang betul lah kalau ikutkan sistem bahasa Arab, kalau benda tu berasal daripada Khurasan, kita boleh sebut Khurasani. Mungkin ada betulnya. Tapi kita bukan nak tengok apa asal usul besi ni. Cuma kita nak tengok apakah yang berkaitan dengan mantra. Kenapa adanya, contohnya dalam lirik lagu Mentera Semerah Padi kan, kenapa N. Nasir letak Hei Kersani, disebut nama besi ini, besi Kersani, mengalilah engkau menjadi raksa mengisi berikatku. Jadi dikatakan nama besi Kersani ini memang digunakan dalam mantra di Indonesia, di Malaysia dan di Nusantara ni lah. Ia satu nama yang sering appear, sering muncul dalam jampi, dalam mantra orang Melayu.
Dan khasnya dalam bahasa Minangkabau, dalam Minangkabau besi kersani disebut sebagai besi karosani. Itu sebutan yang betul di dalam lidah orang Minangkabau, karosani. Dan yang menariknya pasal besi kersani ni, dia tidak ada disebut dalam Quran, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi, tetapi ada dalam kitab Jeremiah ataupun Yeremia. Yang ini dalam Bible, dalam Injil. Kemudian ada juga dalam kitab Samuel dan Mazmur dalam Bible, bukan Quran. Ini yang menarik. Memang ada nama besi kersani ini dalam Bible, dalam kitab inilah Alkitab, ya. Tetapi dalam Quran, dalam hadis tak ada. Tak jumpa pun. Tak pernah jumpa. Al-Hadid ada, besi. Surah Al-Hadid ada dalam Quran. Memang Allah cerita bagaimana Allah ciptakan besi ni. Allah kata wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi ke mana? Ke bumi. Dan saintis pun dah sebut tentang benda ni, iaitu memang besi di muka bumi ni, maksudnya di dalam bumi ni, iron besi berasal daripada langit, berasal daripada angkasa lepas, bukan berasal dibentuk dan terjadi di bumi ini sendiri. Subhanallah. Okey, so kita lanjutkan video ni. Si kersani ini sangat kuat dan sangat keras. Maka sebab itulah di dalam mentera-mentera perlu dibangkitkan kekuatan itu untuk melawan musuh. Okey. Dia sebut besi ni, sifat besi ni sangat kuat. Tetapi sebenarnya yang saya tahu, besi ni tak pernah wujud pun. Besi kersani ni, kalau ada, maksud saya ialah, apakah namanya dalam scientific punya study? Maksud saya dalam jadual berkala kan, jadual kimia, jadual berkala tu, di manakah ia? Apakah nombor isotop dia? So kita nak tahu yang tu. Adakah dia iron? Adakah ia yang disebutkan sebagai iron ke, plutonium ke, uranium ke, mercury ke? Which isotop ataupun which table ataupun dalam jadual berkala tu dia dekat mana? Siapa-siapa yang belajar kimia, siapa-siapa yang belajar aliran sains tentu faham apa saya maksudkan. Di manakah dia dalam jadual berkala kimia? Okey, kalau ia wujud. Dan sebab bukan apa, kita nak tahu which besi. Sebab saya nak tengok sendiri, kita nak pegang sendiri, kita nak cari besi apa yang dimaksudkan sebagai besi kersani ni. Okey. Kemudian dia kata ia perlu dibangkitkan dalam mantra. Dan kenapa perlu disebutkan dalam mantra? That's the problem. Ini masalah. Sebab apa? Dalam Islam, ruqyah, jampi, mantra, dia tidak boleh ada unsur-unsur memanggil makhluk. Ada 3 syarat dibenarkan ruqyah dalam Islam. Yang pertama, ia mestilah menggunakan kalamullah, Al-Quran, ataupun nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Maksudnya kita seru Allah. Ya Allah, Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah aku. Kemudian kenalah dalam bahasa Arab yang jelas ataupun apa-apa bahasa yang difahami. Kemudian mestilah diiktikadkan bukan ruqyah itu yang menyembuhkan, tetapi Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Tetapi dalam hal konteks mantra yang ada istilah besi kersani ni, dia bukan untuk perubatan. Dia untuk macam ilmu kebal. Dia macam untuk protection kan, untuk kekuatan. Kononnya baca mentera ni dapat kekuatan dalaman, macam keras, macam besi kersani. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Cik ni. Saya faham apa maksud dia. Cuma saya kata dalam Islam boleh ke? Soalan dia dari segi akidah Islam, Quran, hadis, ijma' ulama, boleh ke? That's the question. Kita orang Islam, kita kena pegang benda tu. Kalau tuan orang Buddha, kalau tuan orang Hindu, terpulanglah masing-masing agama kan. Tapi orang Islam mana boleh percaya benda-benda ni? Okey? Pada zaman dahulu kala, para pendekar Minangkabau dan di daerah-daerah lain menggunakan ilmu besi kersani ini untuk menghadapi musuh di medan laga dan di medan pertempuran. Menurut kajian ilmu batin Minangkabau, awal manusia penciptaan Nabi Allah Adam dibuat daripada unsur api, unsur angin, unsur air dan unsur tanah, tuan-tuan. Okey, kita ulang sekali lagi. Ada perkara yang disebut di sini berkenaan Nabi Adam.
Kat sini kot. di medan laga dan di medan pertempuran. Menurut kajian ilmu batin Minangkabau, awal manusia penciptaan Nabi Allah Adam dibuat daripada unsur api, unsur angin, unsur air dan unsur tanah, tuan-tuan. Okey. Dia kata Nabi Adam alaihissalam dicipta daripada menurut ilmu batin orang Minangkabau. Baik. Disclaimer saya bukan benci orang Minangkabau, saya bukan condemn orang Minangkabau. Saya sendiri berketurunan Minangkabau. Ya, daripada keturunan Datuk Godam, asal Pagaruyung, Sumatera. Itu nenek moyang saya. Jadi saya ada kaitan dengan orang Minangkabau. Jadi saya bukan condemn orang Minangkabau. Cuma pak cik ni kata menurut ilmu batin orang Minangkabau, dia kata Nabi Adam, manusia pertama, dicipta daripada 4 unsur. Tanah, api, air, angin. Ini common. Ini benda biasa dalam kepercayaan orang Melayu. Okey? Memang orang Melayu ni asal Sumatera. Jadi memang kepercayaan ni dibawa turun-temurun kan. Jadi kepercayaan bahawa Nabi Adam dicipta dari 4 unsur ni datang daripada mana? Sebab Allah sebut dalam Quran. Kan Allah sebut dalam Quran. Jom kita rujuk. Kita ada dalam kitab Qasasul Anbiya. Ada oleh Ibn Katsir. Okey? Kita cari kitab dulu. Baik. Dalam surah surah Ali Imran ya. Dalam surah Ali Imran, Allah sebut tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah kata, dan sesungguhnya misalan ataupun perumpamaan Isa itu di sisi Allah Ta'ala seperti penciptaan Adam. Sama seperti Adam. Iaitu apa dia? Nabi Isa tak berbapa, Nabi Adam pun tak berbapa. Dan Allah ciptakan Adam ya, khalaqahu min turab. Dan dia ciptakan Adam daripada tanah. Turab dalam bahasa Arab tanah, ya. Dan dalam ayat yang lain disebutkan Iblis Iblis kata pada Allah, bila Allah tanya kenapa kau tak nak sujud pada Adam, Iblis jawab apa? Iblis kata apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Kan aku lebih baik daripada dia. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan dia, yakni Adam, daripada tanah. Jadi Allah Ta'ala benarkan kata-kata Iblis ni memang betul lah. Iblis dicipta daripada api, Adam daripada tanah. Macam mana Adam boleh dicipta daripada unsur api pula? Tidak kena dengan nas agama, tidak kena dengan Quran. Kita ni, tuan-tuan, kita tidak wujud masa tu. Kita tidak bersama Nabi Adam ketika Allah ciptakan dia. Kita tak nampak benda tu. Maksudnya benda ni benda ghaib. Benda yang berlaku zaman, orang kata, yang kita pun tak tahu bila yang Allah ciptakan manusia pertama. Allah ceritakan penciptaannya dalam Quran. Jadi sumber ilmu kita pasal Adam AS ini ialah hanyalah Quran dan hadis. Apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata. Cukup bagi kita setakat itu. Apa yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tawakuf, kita diam, kita diam diri. Jangan memandai-mandai buat teori-teori yang pelik-pelik. Dan kepercayaan ini memang betul lah. Pakcik ni kata mengikut ilmu batin orang Minangkabau. Mungkin bukan pakcik ni cakap, orang Minangkabau yang cakap, ilmu batin kan. Allahu a'lam bishawab. Saya kata kepercayaan ini bertentangan dengan Quran dan hadis. Okey. So kita teruskan. Api menjadi darah, unsur angin menjadi urat, unsur air menjadi tulang, dan unsur tanah menjadi daging. Unsur-unsur ni yang saya tahu, yang saya belajar, memang orang Melayu mereka percaya pada 4 unsur dalam tubuh manusia, iaitu unsur tanah, angin, api, air. Tanah, angin, api, air. 4 unsur ni kalau dalam tubuh kita dia tidak seimbang, itu yang buat kita sakit. Kalau dia seimbang, maka kita sihat. Itu kepercayaan kesihatan di alam Melayu zaman dulu. Dan bukan asal daripada Melayu. Sebenarnya, 4 unsur ataupun dalam bahasa Inggeris disebut the 4 humus. 4 humus ni kepercayaan lama. Sejak zaman Greek, zaman Yunani. Kalau kita baca sejarah perubatan, ia berasal daripada sana, daripada Greek. Zaman Hippocrates, zaman Aristotle lagi dah. Dan kepercayaan ini menurut sarjana perubatan, sebab bila saya tulis buku saya, Pengubatan Islam Antara Fakta dan Auta, saya buka tulisan-tulisan sarjana perubatan ya, doktor-doktor pasal sejarah perubatan. Jadi
kepercayaan four humus ni, 4 unsur ni, kalau di negara barat mereka percaya darah, kalau tak silap saya lah, darah, air, darah hempedu. Hempedu dan 2 phlegms. Phlegms ni ialah ataupun flames. Flames ni lendir kuning dan lendir hitam. Yellow flame dan black flame. 4 unsur ni. Kemudian di India pun sama. Ilmu perubatan India kuno pun sama sebab dia datang daripada Greek. Dan saya percaya teori saya, unsur 4 ini datang daripada India ke tanah Melayu. Asal usulnya. Sebab apa? Kita tahu bahawa di tanah Melayu dan kita belajar daripada sejarah lah, pakar-pakar sejarah, mereka kata aliran Brahmin datang daripada India ke tanah Melayu masa zaman dulu. Sebab itulah ada candi kan, di Kedah ada candi. Maka itu bukti kedatangan orang-orang daripada sana, golongan Brahmin ke sini. Jadi Allahualam, mungkin sebab itulah unsur-unsur ini ataupun kepercayaan ini masuk ke dalam alam Melayu. Allahualam bisawab. Tetapi dari segi saintifik, dari segi perubatan, tanyalah mana-mana doktor. Unsur ni tak betul. Maksudnya kepercayaan bahawa 4 unsur ni ada dalam tubuh manusia dan mesti seimbang, kalau tak seimbang maka sakit, kurang tepat daripada segi ilmu kedoktoran. Okey, Allahualam bisawab. Kita sambung tengok. Ini tuan-tuan, dibentuk menjadi patung dan ditiupkan roh, maka hiduplah patung itu, maka itulah Nabi Allah Adam. Lalu untuk menjadikan Adam ini kuat dan kukuh, maka diambil besi kersani ini dari tiang aras dan ditacapkan di ubun-ubun Nabi Allah Adam sampai ke tulang ekor Nabi Allah Adam. Besi kersani. Okey. Dari mana datangnya fakta ini ataupun auta ini? Bagi saya ini auta. Sebab tidak ada dalam Quran. Macam saya sebut, dalam Quran tak ada besi kersani. Yang ada dalam Bible. Dalam Bible ada nama besi kersani. Dalam Quran tak ada. Dia kata Allah untuk jadikan Adam ni kuat, maka besi kersani dimasukkan dalam tubuh Adam, ditacapkan dekat kepalanya sampai ke tulang belakang kan. Sampai tulang apa? Kita panggil apa tu? Tulang belakang tu, yang tulang ekor tu kan. Untuk menguatkan dia. Kononnya. Dari mana datangnya cerita ini? Sebab macam saya kata, kita orang Islam percaya dengan Quran dan hadis. Quran dan hadis tak sebut pun macam benda ni. Tak ada. Ya. Jadi saya kata bukan semua maklumat ni kita kena terima. Kita kena bersikap investigatif lah. Allah kata dalam Quran, Allah kata apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ataupun dalam qiraat yang lain, fatathabbatu. Okey? Bermaksud, kalau datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka siasatlah, tabayyun. Fatabayyanu, ataupun dalam qiraat yang lain, fatathabbatu. Maka kamu hendaklah tetapkan. Maksudnya, confirmkan dulu, betul ke tak betul. Sahih ke tak sahih. Jangan main terima bulat-bulat saja. Ya? Jadi, itu peringatan bersamalah, ya tuan-tuan. Kita teruskan. Ini menyatukan tulang-tulang manusia di belakang sampai ke tulang ekor. Maka kukuh dan kuatlah Adam. Ketika Nabi Allah Adam berkeringat, berpeluh, dan peluh itulah yang berubah menjadi besi, sekalian jenis besi yang terdapat di muka bumi Allah ini. Maka dapatlah dikatakan bahawa besi yang ada di seluruh muka bumi ini tertakluk kepada besi kersani ini, dan ia juga boleh digelar sebagai ibu segala besi. Ilmu ini jarang. Okey. Satu lagi kisah dia sebut di sini, iaitu dia kata bila Nabi Adam berpeluh, daripada keringat Adam itulah menjadi besi kersani. Okey. Di bumi Baik. Macam saya sebutkan tadi pasal surah Al-Hadid. Allah sebut tentang surah Al-Hadid. Ya, surah besi. Nama apa Al-Hadid ni? Besi dalam bahasa Arab. Iron. Dalam istilah kimianya iron. I-R-O-N. Ya, iron. Bukan Iron Maiden. Tapi iron lah. Iron ni, besi ni datang daripada langit. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa anzalnal hadid, dan ini mukjizat saintifik. Dalam Quran disebut i'jaz ilmi, mukjizat saintifik. Sebab Quran ni mukjizat Nabi Muhammad SAW.
yang paling agung, paling besar sekali sampai kiamat. Antara mukjizat Quran ialah dari segi sains, ia betul. Dan saintis sudah membuktikan memang betul. Besi yang ada di bumi ni bukan dibentuk di bumi. Bukan macam air ke ataupun tumbuh-tumbuhan ke apa kan. Batu-batu ke apa yang terbentuk di bumi ni sendiri. Maksudnya Allah jadikan di bumi ni sendiri. Tetapi besi ni datang daripada angkasa lepas. Bukan daripada bumi. Dan ada satu video, saya pernah tonton video ni lama dulu dan saya nak share dengan tuan-tuan. Okey, mungkin kita boleh share. Saya tunjukkan video yang menarik, klip tentang bagaimana besi datang ke bumi. And the last impact, 4.5 billion years ago, would have a profound effect upon our world. The giant body crashed into the center of the planet and gave Earth its iron core. The lighter debris was cast off into space and then drawn into orbit around the enlarged planet. For some millions of years, the Earth had rings like the planet Saturn. Smaller collisions continued, and from that debris was born our moon. Itulah tadi klip video yang menunjukkan betapa Quran telah mengatakan pada kita, beritahu kita, besi disampaikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah daripada langit, dan sains telah mengakuinya. Subhanallah, ya. Jadi ia bukan daripada keringat Nabi Adam dan bukan daripada besi kersani. Alright, kita sambung. Dijumpai, tetapi pada hari ini memang ilmu ini wujud kepada seseorang, terhadap seseorang, dan ia amat sukar untuk dikuasai. Dari segi kesihatan, besi kersani ini tuan-tuan dapat menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan laut, darat, udara dan lain-lain lagi. Dari segi batin, besi kersani ini tuan-tuan dapat menjauhkan kita dari pereputan tulang. Menggunakan besi kersani ini daripada tulang rapuh dan dijauhkan daripada penyakit-penyakit kronik yang begitu berselerak pada hari ini. Kalau betul pakcik ni cakap, saya minta semua saintis, semua doktor, WHO, KKM, Pusat Sains Negara, IJN, semualah, tolong cari besi kersani ni cepat. Betul. Tolong cari segera. Sebab faedah kesihatan je, kalau betul lah kata pakcik ni, bagus. Ya, tak perlu risaulah. COVID-19 pun tak perlu risau kot, sebab badan lagi kuat kan, immunity system lagi kuat, boleh lawan COVID-19 kan, kalau betul dia cakap. Ataupun tak perlu risau dengan penyakit-penyakit yang kronik, bab kata dia lah. Cuma soalan saya lah, where on earth, di manakah saya nak cari besi kersani ni? Di mana? Itu persoalan dia. Dalam jadual berkala kimia, dekat mana dia? You know, apa dia? Dia adakah dia iron ke, dia magnesium ke, merkuri ke? What? Apa dia? Kita tak tahu, ya. Apa nombor isotop dia? Yes. Kalau orang tak belajar kimia mungkin tak faham, tapi orang yang belajar ilmu kimia mesti faham apa saya cakap ni. Okey, teruskan. Ianya juga dapat kita jadikan pemagaran kepada tubuh badan kita dari segi ilmu yang nampak ataupun ilmu tidak nampak yang akan merosakkan diri kita. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus percaya bahawa ilmu ini pelbagai, dan ilmu ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang ada di kalangan-kalangan manusia di muka bumi ini. Okey, dia kata semuanya dengan izin Allah SWT dan kita harus percaya. Dia kata harus percaya ada ilmu ini wujud di kalangan manusia-manusia. Baik, memang betul Allah Ta'ala tahu semua benda. Allah Ta'ala maha mengetahui.
ilmu Allah memang luas. Dan Allah izinkan macam-macam benda berlaku. Ada benda Allah izinkan, ada benda Allah tak izinkan. Tapi bukan semua benda yang Allah izinkan tu dia redha. Bukan semua benda yang diizinkan tu Allah Ta'ala suka. Ya? Dan kita sebagai orang Islam memang dituntut untuk menuntut ilmu. Nabi SAW kata dalam riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu ke atas setiap orang Islam. Akan tetapi yang diminta daripada kita ini ialah menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi ajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi soalan saya, adakah ilmu tentang besi kersani ini bermanfaat? Kalau ia bermanfaat, maka jom kita pergi cari, minta saintis-saintis kita kaji apakah manfaat untuk manusia dan mungkin boleh menjadi syifa penawar bagi penyakit. But mitos tentang kersani ini dah berapa ratus, berapa ribu tahun. Ya? Never found, tak pernah dijumpai. Di mana dia? Apakah dia? Ia cuma sekadar cerita, sekadar wujud dalam mantra. Dia cuma wujud dalam mantra orang Melayu. That's the problem. Ia tidak dapat dipastikan secara sahih, secara empirical, secara hatta dalam Quran dan hadis pun tak sebut. Lepas tu dikaitkan pula dengan Nabi Adam, dikaitkan pula dengan penciptaan Adam yang bagi saya ridiculous. Bagi saya tak masuk akal. Bukan tak masuk akal, maksud saya sebab Allah tak bagi tahu pun. Nabi pun tak cakap dan bertentangan pula dengan Quran. Bertentangan dengan sifat kejadian Adam dalam Quran dan hadis. Jadi saya katakan, benda-benda begini nak dengar silakan, tapi jangan percaya bulat-bulat. Jangan terima bulat-bulat. Ya, ilmu Allah itu luas. Tetapi Allah suruh kita tuntut ilmu yang bermanfaat, yang berpahala, dan sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Okey? So kita jumpa dalam video akan datang. Aku ni qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.